Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal 'adulukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin 'alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila man aba ya Rasulullah, qila man ata'ani yaqulu jannah wa man asani faqad aba. Al-kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuhan Pengurusi Surau, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, ahli jatuh ketua surau, tuan-tuan muslimin, muslimat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang punya penuh dengan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemuliaan. Maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan Muharram. Tuan-tuan, biasa saya kuliah saya pandang sebelah kanan. Ini saya kena pandang kanan dan kiri. Yang pasti kurangnya depan. Depan kurang. Kiri makin banyak. Kanan makin kurang. Tapi mana yang ada tiang, yang ada dinding, mesti ada orang. Dekat mana-mana surau, masjid pun macam tu. Ada dekat satu masjid tu dia 1000 selawat. Kalau boleh surau ni kita buat 1000 tiang. Kurang-kurang 1000 orang ada. Ini kelebihan ya surau ataupun masjid yang banyak tiang, insya-Allah yang hadir pun akan ramai, insya-Allah. Jadi begitulah besar hajatnya ahli karya surau Haji Maksum yang Allah Subhanahu taala dengar. Usaha tuan-tuan, susah payah tuan-tuan, mujahadah tuan-tuan, infak wakaf tuan-tuan, sama ada dari sisi harta, tenaga, doa dan sebagainya. Hari ini Allah Taala kurniakan kita surau yang hebat, yang besar, yang luas, yang cantik. Di antara surau yang cantik, mudah-mudahan cantiknya surau ini tuan-tuan yang mulia, Allah Taala cantikkan hati-hati kita. Allah Taala cantikkan hati-hati ahli karya kita, supaya mereka suka, senang dan bahagia dengan apa yang Allah Taala bagi kepada kita pada hari ini. Sudah pastinya suatu perkara itu perlukan pengorbanan yang besar.
Bukan setakat pengorbanan jiwa dan raga, fikiran dan sebagainya. Kadang-kadang dengan hati ni tuan-tuan yang mulia, ada jawatan kuasa surau. Hati ni hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Tuan-tuan baru pegang surau. Tuan-tuan belum pegang masjid. Surau pun tanya pengurusi. Dalam keadaan senyum tu dah ada makna tu. Tengok aircon macam tak sejuk, orang komplain. Dah pasang banyak tapi tak sejuk, komplain. Sebelum penceramah komplain. Dia fikir. Kapet dalam hijau, kiri kanan merah. Dia fikir bila nak tukar semua hijau. Jadi dia macam-macam fikir tuan-tuan. Sebab tu kita ni ada jawatan kuasa surau ni tuan-tuan yang dia biasanya dia fikir jauh. Kan? Ahli karya dia fikir juga. Fikir macam mana nak jatuhkan AJK yang ada sekarang. Itu dia punya fikir. Ya. Sekalung tahniah daripada pihak Masjid Nurul Jannah atas pentadbiran masjid dan juga ahli karya surau Haji Maksum, insya-Allah. Susah tuan-tuan nak masuk sini, kena pakai tekan-tekan. Tesco, Lotus macam tu. Kan? Giant pun sampai tutup, tuan-tuan ambil dia punya cermin. Hebat tuan-tuan, masya-Allah. Baik. Jadi pada malam ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan yang saya pasti pada bulan Muharram ini penceramah, asatiza, pengkuliah, forum dan sebagainya berkenaan dengan Muharram. Tuan-tuan yang mulia, bulan Muharram ini yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu minha arba'atul hurum. Di antara 12 bulan di dalam agama Islam ni tuan-tuan yang mulia, bulannya pun 12. Ya, yang kita panggil sebagai bulan Islam daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang kita kenal, biasa kita tahu, Syawal. Ramadan pun sebab ada bazar. Tak ada bazar, Ramadan pun orang tak perasan. Ya. Dan Allah Ta'ala beritahu di dalam 12 bulan itu ada minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang mulia, bulan yang sangat dihormati. Ataupun disebut bulan haram, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Dan kita sekarang ini berada pada bulan Muharram yang kita sambut sebagai Ma'al Hijrah 1444. Apakah kelebihan bulan Muharram ni tuan-tuan yang mulia? Banyak ayat-ayat suci Al-Quran, hadis pun menyatakan sesungguhnya pada bulan Muharram tidak ada solat yang lebih afdal selepas solat 5 fardu melainkan solat qiyamul lail, solat malam. Dan tidak ada puasa yang lebih afdal selepas Ramadan, iaitu puasa bulan Muharram yang kita panggil sebagai puasa Ashura, 10 Muharram. Ditambah lagi sunnahnya puasa Tasu'a, 9 Muharram. Kita disunatkan 9 Muharram, Tasu'a dan 10 hari bulan Ashura. Kalau kita yang tinggal di Meru ni, kebanyakan orang asal sini Jawa. 10 Muharram wajib buat bubur surau. Puasanya belum tentu. Yang wajib bubur. Bubur bukan buat satu periuk, dia kena buat satu kawah. Nak bagi satu kampung. Begitulah tuan-tuan nak meraihkan yang Muharram, yang dinamakan Muharram ini, sebab bulan ini bulan yang mulia. Bulan yang sangat dihormati. Kerana apa? Kerana banyak peristiwa yang berlaku pada bulan Muharram. Kita tahu satu peristiwa bulan Muharram. Apa itu? Satu hijrah. Cuti. Kita tahu itu. Lain tak tahu. Tapi sebenarnya dalam bulan Muharram itu dibagi tahu macam mana Muharram ini Allah Ta'ala bagi tahu bulan yang kita ni digalakkan beristighfar. Kerana apa? Kerana pada bulan ini Allah Ta'ala mengampunkan
menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam Allah Ta'ala hantar, masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penuh dengan kenikmatan. Tak cukup dengan kenikmatan itu, Allah Ta'ala bagi lagi isteri Siti Hawa alaihissalam bersama dengan isterinya Hawa. Wahai Adam, apa yang kau nak makan, makanlah. Apa yang kau nak minum, minumlah. Apa yang ada di surga ini kepunyaan kamu semua. Satu sahaja aku nak ingatkan. Jangan sesekali kamu menghampiri pohon ini, yaitu pohon khuldi. Bisikan iblis tuan-tuan yang mulia telah mendapatkan membujuk rayu Adam dan juga Hawa. Maka tuan-tuan yang mulia, satu perkara yang dilarang itu berjaya iblis memujuk rayu bapa kita Nabi Adam alaihissalam. Apabila Adam alaihissalam termakan bujukan iblis laknatullah alaihi, dia makan buah khuldi, maka terbukalah pakaian Adam alaihissalam dan juga Hawa alaihissalam yang mulia. Suatu tuan-tuan yang mulia, saya suka nak ingatkan diri saya dan diri tuan-tuan. Siapa pun, bila kita menyebut nama Nabi, jangan sampai kita tidak menyebut alaihissalam di belakangnya. Begitu bila kita sebut sahabat Bilal radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Sebut tuan-tuan yang mulia, adab kita kepada Allah Ta'ala muliakan manusia-manusia begitu. Kalau kita ni tuan-tuan yang mulia, orang panggil nama. Kadang-kadang panggil hui. Panggil hui. Kita pun tak terasa apa sebab kita tak ada apa-apa. Orang panggil nama, panggil engkau, engkau, kamu, dia, tak ada rasa sebab kita tak ada apa-apa. Tapi mereka ni tuan-tuan dia Allah Ta'ala telah muliakan dan kita kena sebut dengan adab. Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam. Dan apabila makan buah khuldi, tuan-tuan yang mulia, satu perkara. Adam alaihissalam makan buah khuldi, satu kesalahan. Dikeluarkan daripada surga, dicampakkan ke dunia. Satu salah, keluar daripada surga. Kita buat banyak salah, teringin masuk surga. Adam, satu salah, dikeluarkan daripada surga. Kita buat banyak salah, teringin masuk surga. Matematik pun dah tak boleh nak menang. Dan bila Adam alaihissalam melakukan perkara itu, tuan yang mulia, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 tahun sujud bacaan doa yang mustajab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 hari, 40 tahun tuan-tuan yang mulia sujud pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab satu kesalahan, satu dosa, 40 tahun sujud. Kita 40 tahun buat kesalahan, suruh sujud pun belum tentu. Satu salah, 40 tahun sujud. Kita 40 tahun buat salah, suruh sujud pun belum tentu. Beza kita tuan-tuan dengan Adam alaihissalam. Walaupun kita tahu, oh ya, Adam alaihissalam telah termakan dengan bujukan iblis, kita lain macam. Lebih iblis daripada iblis kadang-kadang. Itu masalah. Wa na'udzubillah. Sebab itu bulan Muharram ini tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala telah terima taubat Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita baca doa ini banyak-banyak tuan-tuan yang mulia. Dalam doa ini, doa yang Allah Ta'ala terima taubat Nabi Adam alaihissalam. Bulan Muharram. Dikatakan peristiwa berlaku pada 10 Muharram. Pada bulan Muharram. Dan pada bulan Muharram ini tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala
telah mengeluarkan nabinya Yunus alaihissalam. Kita tahu Nabi Yunus alaihissalam, tuan-tuan mulia, dihantar kepada satu kaum Nabi Yunus alaihissalam. Allah Ta'ala perintahkan, Yunus, berdakwahlah kamu kepada kaum kamu 40 hari dakwah. Sampai 37-38 hari. Maka Nabi Yunus alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, takutlah Allah, muliakanlah Allah. Sesungguhnya azab Allah Ta'ala ni akan menimpa kamu. Sebab kaumnya Nabi Yunus alaihissalam ni, tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala hantar kaum Nabi Yunus, kaum yang sangat degil. Bila dikatakan kepada Yunus alaihissalam, wahai kaumku, takutlah kamu akan Allah. Sesungguhnya azab Allah Ta'ala akan tiba. Kaum Nabi Yunus tanya, akan tiba. Kenapa akan? Akan tiba, kata Yunus alaihissalam, akan tiba. Kenapa akan? Sekarang pun kita boleh tunggu. Tu hebatnya kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Punya keras kepala. Sehingga kan datang kekhawatiran di dalam hati Nabi Yunus alaihissalam, belum sampai. Allah Ta'ala beritahu, dakwah 40 hari. 37 hari belum sampai. Dia dah pergi ke tepi pantai, naik perahu, naik sampan, naik kapal, labuh. Peristiwa masyhur, undi 3 kali, nama Nabi Yunus alaihissalam masuk dalam laut, yang dikatakan pada malam itu di dalam Al-Quran sebagai Zulamatun Salas. 3 kegelapan. Kegelapan malam hari, malam berlaku pada malam hari. Kegelapan di dasar laut dan kegelapan di dalam perut ikan nun. Allah perintahkan, wahai ikan nun, telanlah nabiku Yunus alaihissalam. Telan, simpan. Suruh telan, simpan. Tak makan, tak minum. 40 hari, 40 malam. Riwayat menyatakan, tidak ada apa yang dibuat oleh Nabi Yunus alaihissalam melainkan dia bertaubat pada Allah SWT dengan bacaan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Itu je dah baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di dalam perut ikan nun baca tu, baca. Sehingga kan Allah Ta'ala memerintahkan, wahai ikan nun, muntahkanlah nabiku Yunus alaihissalam setelah aku menerima taubatnya Yunus alaihissalam. Ada orang bagi tahu syifa orang sakit perut, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita sakit perut, pil Cikiteon. Kucai, beli, kan? Itu kita. Tapi Allah Ta'ala ajar. Dan Allah Ta'ala terima taubat Nabi Yunus alaihissalam juga berlaku pada 10 Muharram. Bulan Muharram. Contoh yang mulia, pada bulan Muharram ini juga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan nabinya Ibrahim alaihissalam daripada bakaran Raja Namrud lanatullah alaih. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk 5 orang Nabi Ulul Azmi. Siapa tuan-tuan yang mulia? Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dia ialah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan ujian yang sangat berat. Nabi Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan yang mulia, dia membesar di dalam satu kumpulan masyarakat yang mana pada masa itu menyembah berhala. Yang rajanya Raja Namrud lanatullah alaih. Satu masa Raja Namrud ni, tuan-tuan yang mulia, raja yang zalim, dia telah buat satu majlis keramaian, makan-makan.
Ajak semua rakyat dia. Jom pergi makan-makan. Semua ikut pergi makan-makan. Dikatakan pada masa itu Nabi Ibrahim alaihissalam telah masuk ke tempat peribadatan Raja Namrud. Dia tengok banyak berhala-berhala. Daripada yang kecil sampai yang besar. Dikatakan dipecahkan. Dan kampak yang memecahkan tadi disangkutkan di tangan atau digantungkan di leher yang paling besar. Berhala. Balik Raja Namrud laknatullah alaihi bersama dengan tentera rakyatnya. Balik terkejut tengok. Di tempat kita habis. Semua kita punya Tuhan-Tuhan pecah. Ini siapa punya kerja? Dulu tak ada CCTV. Kat sini banyak CCTV kan. Tu ada besar, kecil, ada. Atasnya ada. Dulu tak ada. Orang buat laporan. Wahai Raja, ada satu orang yang tak ikut kita makan-makan. Raja tanya, siapa? Ibrahim. Tangkap, Raja cakap, tangkap. Belum tentu betul ke tak betul. Saya sebut je. Betul tak betul, belakang cerita, tangkap. Pemerintah ni tuan-tuan dia, cerita lain tak ada, tangkap dulu. Betul tak betul, belakang cerita, tangkap, tangkap. Betul tak betul, belakang cerita, tangkap. Dan apabila sidang, di dalam satu majlis keramaian, ditanya Ibrahim, adakah kamu orang yang memecahkan berhala-berhala kami? Ibrahim bagi tahu, ini ulama menyatakan perkataan. Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya aku tidak tahu. Yang aku tahu, ada satu yang paling besar tak pecah. Mungkin yang besar ni tak puas hati. Kenapa banyak kecil-kecil sangat ni? Mungkin perkataan tak tahu. Itu menjadi asbab untuk dia kemudiannya dibakar. Dan maka ditanya, saya tak tahu. Dan saya bagi yang saya tahu ada satu yang besar itu dia tak pecah. Mungkin yang besar ni lah yang pecahkan yang kecil-kecil. Tanyalah kamu, wahai Raja, kepada berhala tadi. Raja tanya, lain macam nampak. Takkanlah kami suruh tanya berhala, dia batu. Kalau dah berhala batu yang kau pergi sembah buat apa? Maka hati panasnya Raja ni tuan-tuan belia, dia telah tangkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dikumpulkan kayu api yang besar. Dan dicampakkan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam api. Punya besar, nak campak dekat tak boleh. Dia pakai manjanik macam lastik tuan-tuan belia. Bila dicampakkan Nabi Ibrahim alaihissalam tuan-tuan yang mulia, sebelum dia jatuh, disambar oleh api, Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya naru kuni badan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah kamu dan sejahterakanlah, selamatkanlah akan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tuan-tuan melihat Nabi yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dicampak dalam api, api itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala perintahkan api. Ya naru kuni badan wassalaman ala Ibrahim. Sejuk dan sejahteralah kamu ke atas Ibrahim. Maka api tak membakar Ibrahim. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim takut pada Allah. Sekiranya tuan-tuan masuk dalam api, baca doa ni tuan-tuan yang mulia, insya-Allah hangus. Sebab tuan-tuan tak takut dengan Allah macam kita. Kita bini pun belum tentu lagi. Kita bini je kita takut. Cakap kau main, tengok mak kilau 3 kali. Silat semua dah ada dah. Jurus apa pun ada. Balik rumah, belum tentu. Yang cakap, bukan yang dengar lagi teruk. Yang cakap pun macam ini, yang dengar lagi teruk. Sebab takutnya Ibrahim AS pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala telah perintahkan api supaya sejuk, bukan sekadar sejuk. Kalau kita ni tuan-tuan dia dicampakkan kepada api. Ya naru kuni bardan Ibrahim. Dia tak sebut wassalaman. Sekiranya Allah Taala tak sebut wassalaman, sejahtera ke atas Ibrahim, dia tak sebut. Kurni bardan ala Ibrahim.
Sejuk. Beku. Sejuk. Sejuk. Wahai api, sejuklah akan kamu. Sejuk. Tak cakap salaman. Kita beku. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu api. Badan wa salaman ala Ibrahim. Sejuk. Dan sejahterakanlah kamu kepada Ibrahim. Maknanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ulama mentafsirkan. Tidak ada satu masa, tidak ada satu ketika dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling dia rasa paling suka. Iaitu semasa berada di dalam api bakaran Raja Namrud laknatullah alaih. Tak ada satu peristiwa yang paling Nabi Ibrahim suka, melainkan peristiwa apa? Peristiwa semasa dibakar oleh Raja Namrud laknatullah alaih. Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada Raja Namrud laknatullah alaih dan juga kepada para pengikut Raja Namrud, sesungguhnya api itu ialah makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Api tidak boleh membakar, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang kita kena bercakap. Dan peristiwa ini tentunya bukan berlaku pada nabi-nabi, tentunya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun ada yang Allah Ta'ala pilih dia. Yang mana tangannya kan tidak terbakar oleh api. Dan kita tahu di antara nabi yang Allah Ta'ala kurniakan kehebatan dia bermain dengan api, ialah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ni tuan-tuan dia, bila dia buat besi dia bakar besi, dia buat pedang, dia buat parang, dia buat kapak, dia buat senjata, dia tak pakai ketuk je tu je, dia pakai tangan. Dia adun pakai tangan. Bakar pakai tangan. Tapi Nabi Daud alaihissalam tuan-tuan dia tak dakwah pakai tangan. Kau degil dia, tak nak ikut dia. Pakai tangan. Tak, dia dakwah masa sama. La ilaha illallah. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, sebutlah kamu akan la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Perkara yang sama. Dan perkara Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah SWT daripada bakaran api Raja Namrud, berlaku juga pada bulan Muharram. Tuan-tuan yang mulia, pada bulan Muharram juga dikisahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan nabinya, Nabi Nuh alaihissalam, daripada banjir besar. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam antara salah seorang Nabi Ulul Azmi. Nabi Nuh alaihissalam tuan-tuan yang mulia dikatakan berdakwah 950 tahun. Umur 1050. Ada yang beritahu 1070 tahun. Umur Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh alaihissalam itu tuan mulia, kaum dia macam kaum Nabi Yunus. Tapi kaum Nabi Nuh lebih hebat. Degilnya. Apabila Nabi Nuh kita tahu dia berdakwah lailan wan nahar, daripada malam ke siang, siang ke malam berdakwah, 950 tahun berdakwah. Yang ikut tak sampai 80 orang. Kalau 1080 orang, 10 tahun 1 orang. Berdakwah 10 tahun 1 orang ikut. Saya nak belajar dakwah. Berapa orang ikut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Woi, boleh tahan. Kat masjid lagi ramai. Kan? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulul Azmi. 10 tahun 1 orang. 100 tahun. Tak sampai berapa? 80 orang. Berdakwah. Dan bila Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, bagi tahu pada kaum dia, wahai kaumku, takutlah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sembahlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, muliakanlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaum Nabi Nuh alaihissalam itu time dia, bila dia dengar ceramah cakap, dia tutup telinga. Ni telinga tangan ni masuk. Nabi Nuh cakap dia tutup. Dia tak suka dengar ceramah. Ada sampai satu perkara tuan-tuan dia menyatakan punya adalah diorang tak suka dengan nabinya Nabi Nuh alaihissalam. Bila Nabi Nuh bagi dakwah, mereka mengangkat kain-kain mereka dan menutup kepala-kepala mereka. Angkat kain, tutup kepala. Bila angkat kain, tutup kepala, nampak benda tu kan? Dia depan Nabi dia tuan-tuan yang mulia.
Nak bagi tahu begitulah keras hatinya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Yang sehingga kan Nabi Nuh ni tuan-tuan, dia pun orang. Dia tengok memang betul-betul kaum dia ni memang keras kepala. Cakap tak nak dengar satu hal. Cakap dia tutup telinga pun satu hal. Cakap dia angkat tutup kepala pun satu hal. Cakap tak nak ikut pun satu hal. Nabi tu jam dia 10 tahun satu orang ikut. Mana boleh tahan? Minta dengan Allah, ya Allah. Tak tahanlah aku tengok kaum aku, ya Allah. Kau turunkan azab ajalah, ya Allah. Kasih habis. Kata Allah, boleh. Kau kena buat bahtera. Kapal. Tanya Nabi Nuh, wahai Allah, nak buat bahtera pakai apa? Allah Ta'ala beritahu, wahai Nuh, pakai kayu. Kayunya tak ada. Kayu nak pakai mana? Allah Ta'ala, kayu ni pada pokok. Pokoknya mana? Pokoknya tak ada. Tanam dulu. Nak buat kapal, Allah Ta'ala beritahu, Nuh, tanam dulu pokok. Nanti dapat pokok, potong, dapat kayu, buat kapal. Maknanya nak buat kapal ni tuan-tuan dia, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan macam surau kita. Ratusan tahun nak buat kapal. Ini dakwah. Kita ni nak dakwah, nak sampai kepada orang. Tak boleh nak 1 hari orang semua ikut. Hari ini buat surau cantik naik taraf semua orang datang. Tak, dia kena ada beronak berliku. Ada orang yang hantam kita kat belakang. Kita buat program, orang tak nak ikut. Orang buat program, orang pusing belakang. Kita buat macam ni, orang kona sebelah sini. Kawan sendiri sabotas kita punya program. Kita nak buat program seronok-seronok, orang tak nak ikut. Macam-macam. Begitulah dakwahnya Nabi Nuh AS. Kau nak buat kapal, kau nak buat bahtera, tanam pokok dulu. Tanam pokok kita ni tuan dia. Ini bukan nak tanam pokok pisang. Kau tanam pokok pisang, ya Allah, nak dapat pisang, tanam pokok pisang. Tahulah berapa bulan? 6 bulan. Setahun. Dapatlah pisang. Ini nak tanam buat bahtera. Buat bahtera bukannya buat sampan kecil tu macam rakit. Bukan. Buat nak bawa besar, nak bawa apa kaum umat dia. Allah Ta'ala beritahu, tanam pokok. Nak dapat kayu. Dapat kayu tu boleh buat bahtera. Allah Ta'ala perintahkan, wahai Nuh, apabila kamu telah dapat pokok, dapat kayu, buatlah bahtera di tengah kampung. Tuan-tuan, dahlah bagi dakwah orang tak nak dengar, bagi dakwah orang tak nak ikut, bagi dakwah orang ejek. Cakap Nuh tak berapa nak betul. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan, wahai Nuh, binalah kamu akan bahtera di tengah kampung. Kita Nabi Nuh buat bahtera tengah kampung. Bawa kayu tengah kampung. Agak-agak dia punya kaum dia macam mana? Ini memang betul-betul masalah mental. Kalau buat bahtera, sampan dekat sebelah sungai, sebelah laut, betul, itu betul. Sebab tu orang punya dermaga. Dermaga ni, dia dibuat, dibina dekat sebelah pantai, sebelah laut. Sebab apa? Sebab bila dah siap, senang nak dilabuhkan. Dekat tengah-tengah jalan Kamis buat laut. Buat kapal. Macam dekat jalan Jambu dulu. Itu cerita lain. Ya. Kat tengah kampung buat kapal. Orang pun heran. Kaum Nabi Nuh AS. Ini Nabi Nuh. Dahlah dakwah. Bukan-bukan buat lagi kapal. Cakap ada kenapa nak buat kapal? Sebab nanti ada banjir besar. Banjir besar. Tengok panas mana ada banjir besar. Dia buat dakwah 950 tahun. Laila wan nahar. Siang dan malam. Sambil-sambil buat kapal. Bukan buat kapal siang dan malam. Sambil-sambil dakwah. Bukan. Ayat Quran beritahu. Dia dakwah. Laila wan nahar. Siang dan malam. Sambil-sambil buat kapal. Kita kalau kerja. Siang malam kerja. Sambil-sambil dengar kuliah. Pun tidur. Kan tak sama. Bukan bagi kuliah, dengar kuliah. 950 tahun, siang dan malam berdakwahnya Nuh alaihissalam kepada kaumnya, sambil-sambil buat kapal. Kita kerja 24 jam, sambil-sambil dengar ceramah. Kan, beza, jauh sangat. Dan bila siap sikit, dakwah. Buat sikit, buat dakwah. Dakwahnya yang buat. Siang malam, ajak orang. 10 tahun satu ikut. Ajak orang. Kalau kita ajak orang tak boleh, parang je kan. Dia tak, ni dakwah. Nabi. Sabarnya Nabi Nuh AS buat dakwah.
Bila kapal ni dah nampak bentuk kapal, nampak macam sampan, macam bahtera ni tuan-tuan, dia punyalah orang-orangnya Nabi Nuh alaihissalam ni. Nampak kapal dah nak siap, dia orang naik. Naik, buang najis. Habis buang najis, balik. Take turn, tukar lagi kawan. Next, datang lagi seorang, buang lagi, balik. Dinajiskan kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga ada riwayat menyatakan satu orang yang stroke, angin ahmar, tua. Dipikul, ramai-ramai naik atas. Sebab apa? Sebab nak buang najis. Sampai naik kat kapal, dia buang najis, tak tahu nak pegang macam mana, terpeleset, tergelincir, jatuh, kena najis dia sendiri. Baik stroke, angin ahmar. Naik kapal, orang pikul. Balik, lenggang kangkung. Orang terkejut, Mat, balik, kuat, nampak? Bila masa kau baik? Atas kapal baik. Macam mana atas kapal boleh baik? Kena najis. Berebut orang naik atas tuan-tuan dia, cari najis. Daripada tadi yang kotor, bersih. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Ini cerita. Dikisahkan begitu. Bersih kapal Nabi. Naik habis tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala perintahkan, wahai Nuh, carilah di antara kamu pasangan-pasangan. Laki-laki, perempuan, jantan, betina, binatang ternak, dan apa pun naik ke atas, bahtera kamu sesungguhnya akan turun banjir besar. Bila dah naik, tuan-tuan yang mulia, lebih kurang dalam 80 orang pengikut Nabi Nuh alaihissalam, termasuk semua dengan binatang, haiwan dan sebagainya, maka Allah Ta'ala turunkan hujan tuan-tuan yang mulia daripada langit mencurah-curah. Maka Nabi Nuh alaihissalam tanya kepada orang ke atas kapal, nampak anak aku tak? Kan'an. Anak laki-laki dia. Mat, nampak anak aku Kan'am? Tak nampak. Minah, nampak anak aku Kan'am? Tak nampak. Bapaknya dakwah 950 tahun, pagi, petang, siang, malam, ajak manusia kepada Allah SWT. Takutlah Allah, muliakan Allah, besarkan Allah. Naik kapal, banjir nak turun. Anaknya laki-laki tak. Cari tak ada. Panggil, ya Kan'am, kamu di mana? Naik kapal, air turun daripada langit. Nak banjir besar. Kan'am begitu, ya Bapak, tak payah risau. Air naik, banjir. Aku naik atas gunung, aku selamat. Tetapi banjir, tuan-tuan yang Allah turunkan pada kaum Nabi Nuh alaihissalam luar biasa. Air daripada atas mencurah-curah tanpa henti. Dan Allah Ta'ala keluarkan daripada bumi air yang memancuk. Air naik, air turun, air naik. Berjumpa tuan-tuan yang mulia. Berpusing, berpusar tuan-tuan yang mulia. Sehingga Kan'am yang masa tu anak dia lari naik atas gunung. Air mengejar Kan'am. Sehingga mereka semua mati tenggelam oleh banjir besar. Dan pada masa itu juga peristiwa berlaku pada bulan Muharram. Orang dulu-dulu tuan-tuan yang mulia, bulan Muharram buat bubur surau atau bubur Asyurah atau bubur nasi tu tuan-tuan yang mulia, dia letak macam-macam dalam. Ada kacang, ada bilis, ada tempe, ada tahu, telur, apa ni? Daging. Buatlah awak, dah cakap dah, tapi buatnya bila? Sayur. Kan? Oh. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu peristiwa pada masa itu bila kaumnya Nabi Nuh alaihissalam di dalam kapal makan begitu, ada menyatakannya macam itu. Mereka walaupun orang dulu-dulu tuan-tuan dia buat bubur Asyura, bubur nasi tu, bubur surau, orang Jawa panggil, dia orang tahu cerita daripada Pak Kiai, ustaz-ustaz, alim ulama yang dulu. Kita bubur Asyura pun tak tahu. Puasa jangan ceritalah. Yang makan pun tak tahu. Benda makan pun tak tahu. Puasa lagilah. Nak bagi tahu kita ni tuan-tuan jauh sangat tuan-tuan yang mulia. Masya-Allah, kan? Peristiwa berlaku pada bulan Muharram. Dan peristiwa lain tuan-tuan yang mulia yang masyhur yang kita biasa dengar. Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan sakit kulit Nabi Ayub alaihissalam pada bulan Muharram. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan yang mulia keluarkan nabinya Yusuf alaihissalam daripada penjara. Dan Allah Ta'ala tuan-tuan yang mulia selamatkan nabinya Musa alaihissalam daripada kejaran Fir'aun dan bala tenteranya.
Nabi Musa, tuan-tuan yang mulia, salah seorang Nabi Ulul Azmi. Zaman pemerintahan, zaman raja yang zalim, Fir'aun, laknatullah alaih. Dan kita tahu Nabi Musa alaihissalam ini di antara Nabi yang Allah Ta'ala kurniakan mukjizat. Bagi kelebihan mukjizat. Dan kisahnya panjang tuan-tuan dia, bila Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun bersama dengan bala tenteranya, sampai di Laut Merah, Allah Ta'ala perintahkan, wahai Musa, apa yang ada di tangan kamu, Musa beritahu inilah tongkat. Apakah keperluan tongkat itu? Kata Nabi Musa, aku gunakan tongkat ini untuk memukul daun-daunan. Sebab Nabi Musa pada masa itu, dia buat pekerjaan mengembala kambing. Maka wahai Musa, pukullah akan tongkat itu di dalam laut. Maka dengan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kuasa daripada Allah Taala, Lautan Merah terbelah. Melintaslah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Qarun dan juga pengikutnya, dikejar oleh Fir'aun bersama bala tenteranya. Sampai keluar tuan-tuan dia di tebing sana, naik atas darat, Raja Fir'aun bersama pengikutnya masih kat tengah. Allah Ta'ala tenggelamkan mereka. Peristiwa ini Allah Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran. Apabila Raja Fir'aun laknatullah alaihi tuan-tuan dia tercungap-cungap, sesak nafas, nak tenggelam, nak lemas di dalam air. Dia keluarkan satu perkataan. Apa tuan-tuan dia? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Bila kita ni nyawa dah dekat kerongkong, baru nampak benda betul. Aku beriman. Aku beriman. Dah nak mati baru tahu nak beriman. Iman macam ini Allah tak terima. Terutamanya kepada musuh-musuh Allah SWT. Kita lain tuan-tuan dia. Kita umat Nabi Muhammad SAW lain. Selagi belum keluar daripada nyawa daripada kerongkong, selagi itu kita boleh taubat kepada Allah Ta'ala, kita boleh diterima taubat dari Allah Ta'ala. Tetapi sekiranya musuh-musuh Allah SWT tuan-tuan dia macam Fir'aun laknatullah alaihi, berkata di dalam Al-Quran, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Masa itu iman tidak diterima oleh Allah SWT. Ulama menyatakan ada satu perkataan yang dikeluarkan oleh Fir'aun. Semasa dia tuan-tuan dia dikisahkan macam ni, dia ada panah. Kan? Dia cakap apa? Anna rabbukumul a'la. Aku ialah Tuhan yang maha agung, maha besar, maha tinggi. Dia ngaku Tuhan. Itu Allah Ta'ala tak terima. Setan itu tuan dia boleh pujuk rayu. Tapi kalau dah ngaku sebagai Tuhan, dia tak nak kawan kita. Dah azan kan? Tak bunyi gedung. Oh, tak bunyi dah sekarang. Biasa bunyi gedung-gedung. Ke sebab suraunya dah besar tak bunyi gedung-gedung. Tunggu azan nanti saya tutup. Tunggu azan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahu ya karim. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. Assalamualaikum. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Subhanallah. Baik tuan-tuan, insyaAllah berkenaan dengan peristiwa bulan Muharram tadi, beberapa peristiwa yang berlaku pada bulan Muharram, mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar insyaAllah dan kita dapat sampaikan. Jadi ada satu perkara yang saya ingin memaklumkan kepada tuan-tuan adikarya Surau Haji Maksum. Tuan-tuan adikarya Surau Haji Maksum ialah juga ahli karya Masjid Nurul Jannah, Jalan Jabar. Jadi saya telah maklumkan kepada pengerusi dan juga AJK Surau yang hadir pada minggu lepas di masjid. Tuan-tuan dimestikan untuk mendaftar sebagai ahli karya surau. Mendaftar sebagai ahli karya Surau Haji Maksum, yang mana daripada senarai ahli karya Surau Haji Maksum itu dihantar ke masjid dan saya akan luluskan tuan-tuan juga ialah ahli karya Masjid Nurul Jannah. Kerana apa? Kerana insya-Allah pada bulan hadapan, bulan 9, bulan September, akan diadakan mesyuarat agung khas pencalonan pegawai
dan juga pemilihan AJK masjid yang baru untuk sesi 2023-2025. Jadi tuan-tuan nak melayakkan tuan-tuan menjadi pencadang, dicalonkan menjadi penyokong, ataupun tuan-tuan layak untuk menjadi pegawai AJK masjid yang baru, tuan-tuan diminta untuk mendaftar, ya. Jadi syarat-syarat ahli karyah masjid ataupun surau berumur 18 tahun ke atas mengikut hari jadi. Kalau tuan-tuan bulan 8, 18 tahun, bulan 8 cukup umur lah, 18 tahun dan ke atas. Ya. Mesti warga negara Malaysia. Warga negara Malaysia. Yang ketiga, syaratnya ialah bermaustatin, tinggal di karyah surau atau karyah masjid, atau bermukim di karyah surau atau karyah masjid. Maustatin tinggal, bermukim pun tinggal. Cuma dia mukim ni dia ada dua tempat. Kadang-kadang tuan punya cabangan dua. Satu di Shah Alam. Semayang kat Shah Alam 2 minggu sekali, masuk cawangan yang kedua kat sini. Biasanya yang tua jarang orang tengok. Yang muda kerap orang tengok. Biasa kan. Jadi itu kira bermukim. Maknanya dia boleh di sana, di Shah Alam, dia boleh di sini. Dia pun boleh daftar sebagai ahli karya. Jadi kalau tuan-tuan datang kepada majlis pemilihan nanti, tuan-tuan boleh untuk dicadangkan, mencadangkan, dicalonkan dan juga menyokong. Ya, itu kepentingan dia. Sebab kita tak nak nanti ada isu dan sebagainya. Tuan-tuan ahli karya surau yang mendaftar secara automatik juga mendaftar sekali pada ahli karya Masjid Nurul Jannah. Itu makluman, ya. Sampai hari ini saya ada terima 1-2 daripada surau dah bagi senarai ahli karya dia, ya. Tapi sebenarnya ada masa lagi, ya, ada masa lagi tuan-tuan untuk kemaskinikan ahli karya surau tuan-tuan, laki-laki dan perempuan, ya, umur 18 tahun dan ke atas, tapi calon untuk AJK atau pegawai masjid mesti berumur 21 tahun. 21 tahun. Ya. Minta kerjasama daripada semua tuan-tuan yang belum daftar boleh jumpa pengurusi. Pengurusi tahulah nak daftarkan macam mana dan sebagainya. Pastikan tuan-tuan ahli karya sini bermaustatin atau bermukim di sini, ya. Jangan surau Darul Ihsan. Surau Darul Ihsan tu bawa Asyarif. Kan kadang-kadang dia ahli karya surau Darul Ihsan tapi dia nak semayang kat sini. Kan? Tapi tuan-tuan itu di bawah Asyarif. Jangan silap, dia persepadanan ini kita kena tahu. Besok kalau tuan-tuan nak menyokong ke sana, pastikan tuan-tuan ahli karya surau Haji Maksum. Ya. Wallahu alam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.